tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, mungkin seringkali kita mendengar gesaan kepada Anwar Ibrahim, gesaan kepada Perdana Menteri untuk meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Saudara-saudara, baru-baru ini parti PAS, yaitu daripada bahagian blok pembangkang, telah meluluskan usul Anwar letak jawatan. Namun saudara-saudara, adakah usul ini dibawa di tempat yang tepat? Karena usul ini diluluskan pada waktu muktamar PAS ke-65. Jadi persoalannya saudara-saudara, bukankah usul yang sangat besar ini perlu dibawa ke parlimen? Nah, beranikah PAS untuk membawa usul ini? Teman-teman, mungkin ada saja cara, ada saja gerakan yang cuba untuk jatuhkan PMX. Namun ada satu soalan lah yang saya nak tanya. Sekiranya PMX dijatuhkan sebelum pilihan raya umum ke-16, agak-agaknya siapa yang boleh gantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Adakah Hadi Awang? Adakah Muhyiddin Yassin yang kini sedang berhadapan dengan kes mahkamah? Kalau Hadi Awang pula, adakah Hadi Awang mempunyai pengaruh yang kuat bagi pengundi-pengundi bukan Melayu? Nah, ini menjadi persoalannya. Ataupun mungkin ada calon Perdana Menteri daripada kerajaan pula. Nah, rasa-rasanya siapa? Mungkin Rafizi Ramli, Mat Sabu, Saifuddin Nasution, Nurul Izzah, ataupun Dr. Wan Aziza. Nah, jadi saudara-saudara tuan-tuan, ataupun mungkin Zahid Hamidi. Nah, akhirnya saudara-saudara, usul Anwar letak jawatan sila bawah ke parlimen bukan di muktamar PAS. Perkongsian daripada Harapan Daily bertarik 14 September. Pemuda PAS telah meluluskan usul bagi mendesak PM Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan jawatannya atau diturunkan dengan kadar segera. Maknanya mereka mahu segera dan cepat Anwar Ibrahim berundur. Usul menuntut Anwar meletakkan jawatan kerana kerajaan dikatakan enggan mengambil tanggung jawab terhadap masalah ekonomi dihadapi negara sehingga menyebabkan rakyat makin meluat dengan pentadbiran PMX. Betulkah? Saudara-saudara, baru-baru ini pun Anwar Ibrahim telah mengumumkan berita baik berkaitan dengan pelaburan, hutang negara, berkaitan dengan beberapa lagi berita baik yang melibatkan ekonomi negara. Saudara-saudara, tuan-tuan, selain itu ia mendakwah kepimpinan PM10 tidak pernah cuba menjadi kerajaan yang matang dan bertanggung jawab dalam mentadbir. Mengulas perkara itu, Ketua Angkatan Muda Keadilan Malaysia, Adam Adli, hanya membalas ringkas mengingatkan pemuda PAS agar usul tersebut dibawa ke Dewan Rakyat dan bukannya ke Dewan Muktamar. Sheikh, usul letak jawatan kena bawa ke Dewan Rakyat, bukan Dewan Pemuda. Siapnya sinis membalas satu laporan berita mengenai usul peletakan jawatan PM. Sebulan selepas Anwar memegang Putrajaya, yaitu pada Disember 2022, beliau telah membawa usul percaya ke parlimen. Hasilnya ahli parlimen Tambun itu memperoleh sokongan majoriti sebagai PM ke-10. Awal tahun ini, PM secara terbuka mencabar pembangkang untuk membawa usul tidak percaya jika mahu menumbangkan kerajaan. Peluang membentang usul tidak percaya telah diberi sejak setahun lalu, namun tiada sebarang langkah yang dibuat. Nah, saudara-saudara, nak tumbangkan Anwar, nak usulkan gesaan kepada Anwar letak jawatan. Namun, Anwar sendiri telah mencabar kepimpinan pembangkang. Namun, apa langkah yang dilakukan? Usul itu hanya dibawa di Dewan Muktamar dan bukan di Dewan Rakyat. Ini menunjukkan satu lagi keberanian dan kehebatan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan saya boleh katakan ini pasti menjadikan Anwar Ibrahim
menjadikan satu lagi kemenangan Anwar Ibrahim terhadap musuh politiknya yang coba untuk menumbangkan Anwar. Tuan-tuan, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, sering kali kita mendengar ada tangkapan berlaku, ada sindiket, skandal berkaitan dengan rasuah, rampasan berjuta-juta ringgit, ratusan ribu, puluhan juta. Ini berkaitan dengan rasuah. Dan saudara-saudara, tuan-tuan, terkini satu keputusan ataupun satu pendedahan daripada SPRM. Ini berkaitan dengan tangkapan yang bagi saya mengejutkan kepimpinan politik Malaysia, serta rampasan RM 1 juta yang juga mengejutkan kepimpinan politik Malaysia. Satu perkongsian daripada FMT bertarikh 13 September, counter setting 37 lagi di suspek ditahan. SPRM rampas RM 1 juta. Seramai 37 pegawai agensi penguat kuasa ditahan kerana disyaki bersekongkol sindiket membawa masuk warga asing melalui pintu masuk udara negara menggunakan modus operandi counter setting atau laluan counter khas. Suspek terbabit ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam OP PAM 2.0 dijalankan di sekitar Kuala Lumpur, Kelantan, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan Johor. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, mereka yang ditahan membabitkan 27 lelaki dan 10 wanita berusia lingkungan 20 hingga 40-an yang kini disiasat di bawah Seksyen 17 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Katanya, menerusi operasi itu, SPRM turut menemui wang tunai keseluruhannya berjumlah lebih RM 1 juta, iaitu lebih RM 500,000 daripada seorang suspek di Pahang, suspek di Selangor lebih 200,000, suspek di Johor lebih 170,000, suspek di Negeri Sembilan lebih 100,000. Wang tunai ini dipercayai diperoleh hasil daripada rasuah yang diterima daripada sindiket membawa masuk warga asing di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Terminal 1 dan Terminal 2, katanya ketika dihubungi. Beliau berkata SPRM turut menyita barangan kemas termasuk jongkong emas dan dinar emas, pelbagai jam tangan berjenama, kereta dan motosikal, selain telefon bimbit, pelbagai jenama. 34 suspek direman antara 5 hingga 7 hari, manakala 3 lagi dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas keterangan mereka diambil. Bagi saya ini satu pendedahan besar yang pasti mengejutkan kerana ia melibatkan duit sehingga RM 1 juta dan melibatkan penyitaan barang kemas termasuk jongkong emas, dinar emas, jam tangan berjenama, kereta dan motosikal selain telefon bimbit berjenama. Tuan-tuan yang amat dihormati, ini pasti satu usaha daripada SPRM di bawah pimpinan kerajaan hari ini Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Yang pasti satu lagi kredit baru untuk kerajaan Madani. Tuan-tuan, apa komen Anda?